Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan pengurusi surau, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memanjangkan umur kita. Pada tahun ini kita masih lagi dapat bersua dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan kita yang tahun lepas bersama-sama dalam majlis ni, berbuka puasa bersama-sama dengan kita, bertarawih bersama-sama dengan kita. Tapi tahun ni mereka tidak berada bersama kita. Jadi kita syukur, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Allah masih lagi memanjangkan umur kita pada tahun ni untuk terus bersua dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Syukur kepada Allah SWT yang terus-menerus memuliakan kita nikmat iman dan Islam. Dua nikmat yang terbesar yang Allah SWT kurniakan kepada kita, yang tidak ada pada orang lain. Yang mana Allah SWT kurniakan kepada kita merupakan satu nikmat yang besar daripada Allah SWT. Jadi kita banyak-banyak syukur kepada Allah SWT. Syukur kepada Allah SWT dengan nikmat kesihatan, boleh buat amal ibadah, nikmat mata, boleh melihat, nikmat telinga, boleh mendengar, nikmat lidah, boleh bertutur, alhamdulillah, nikmat kaki, boleh berjalan, nikmat tangan, boleh memegang. Kita banyak-banyak syukur kepada Allah SWT di atas semua nikmat Allah SWT ni. Di mana Allah SWT kata, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu diberi peluang untuk menghitung nikmat Allah SWT, nescaya kamu tidak akan dapat menghitung terlalu banyak nikmat dan kasih sayang yang Allah SWT kurniakan kepada kita sejak daripada kita dalam rahim ibu kita sampai umur kita sekarang. Kita kena banyak bersyukur kepada Allah SWT. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insan yang banyak berjasa kepada kita, yang mengajarkan kita tentang erti akidah, tentang erti tauhid kepada Allah SWT, tentang erti pengabdian diri kepada Allah SWT, tentang siapa diri kita. Itulah Nabi Muhammad SAW yang banyak berjasa kepada kita. Kita memperbanyakkan selawat dengan besar Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Dalam tazkirah ringkas pada malam ini, insya-Allah, marilah kita sama-sama merenung satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين
Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Surah Ali Imran ayat 123 hingga 125. Allah SWT berfirman yang maksudnya, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan peralatan peperangan. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan? Bahkan mencukupi dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka, yakni musuh, datang menyerang kamu serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Shadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah, bulan Ramadan kita kenali sebagai bulan ibadah, juga dikenali sebagai bulan rahmat. Kita kenal bulan Ramadan sebagai bulan maghfirah, bulan keampunan, dan pelbagai nama-nama lain lagi. Bulan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Dan pelbagai nama-nama lain lagi, peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Juga dalam bulan Ramadan berlaku suatu peristiwa besar yang membezakan antara hak dan batil, iaitu suatu peristiwa yang dinamakan Ghazwatul Badar, peperangan Badar, yang berlaku pada 17 Ramadan. Malam ini malam yang ke-6. Malam yang ke-6 Ramadan. Sebelah hari lagi kita akan bertemu suatu hari yang mana telah berlaku suatu peperangan yang besar pada bulan Ramadan Al-Mubarak tahun kedua Hijrah. Selepas hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahun kedua berlakulah satu peristiwa besar yang dinamakan peperangan Badar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah, begitulah dia tasawur pandangan kita tentang Islam. Islam ini suatu ajaran yang menyeluruh sifatnya. Bukan saja Islam itu kita faham dengan semayang semata-mata, ataupun ibadah puasa sahaja, ataupun dalam masjid sahaja. Tetapi Nabi SAW membuktikan Islam itu menyeluruh konsep. Sampailah Nabi SAW berhijrah untuk menegakkan sebuah daulah Islam, sebuah negara Islam. Kerana Islam itu sifatnya menyeluruh. Dalam Islam itu ada ekonomi, dalam Islam itu ada politik, dalam Islam itu ada sosial, dalam Islam itu ada kerohanian, dalam Islam ada zikir, dalam Islam ada segala-galanya tentang kehidupan seorang manusia itu. Jadi dalam peperangan Badar ini kita boleh tengok dari pelbagai aspek, pandangan sisi, pandangan pelbagai sudut. Kita boleh membincangkan peperangan Badar ini dari sudut fiqh. Bagaimana pembicaraan tentang puasa dalam bulan Ramadan, orang yang bermusafir boleh berbuka puasa. Bagaimana Nabi SAW menunjukkan solat jamak dan qasar. Nabi SAW qasar sewaktu berada di peperangan Badar. Bagaimana kita melihat banyak perkara yang mana dari pandangan akidah sahabat-sahabat
membuktikan iman dia kepada Allah SWT dalam Ghazwatul Badar. Dari pandangan sisi manajemen, pentadbiran, bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimanakah pentadbiran dari sudut Islam, dari sudut ketaatan kepada pimpinan, dari sudut wala, dari sudut pelbagai bentuk yang boleh digarap dalam satu peristiwa peperangan Badar. Jadi kita melihat Islam itu secara menyeluruh, dan Islam itu hidup dalam kehidupan kita 24 jam, 24 hours. Daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur semula, termasuklah tidur tu sendiri. Tidur pun Islam Nabi ajar. Nabi SAW ajak kita bagaimana cara tidur. Sebelum tidur ambil wudu, doa tidur, bagaimana cara nak tidur, mengiring, menghadap ke kiblat. Jadi semua tu diajar oleh Nabi SAW. Begitu indahnya Islam ini menjadi ajaran kepada kita. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah, dalam peperangan Badar, sebagai intro permulaannya, Nabi SAW asalnya nak memintas rombongan dagang daripada Mekah ke Syam dalam gerakan Al-Musyairah. Abu Sufyan Al-Harb waktu daripada Mekah pergi ke Syam, Nabi SAW terlepas memintas. Dan Nabi SAW menunggu Abu Sufyan apabila pulang untuk merampas harta yang asalnya penduduk-penduduk Mekah punya. Jadi bila Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, ada di kalangan sahabat, ramai di kalangan sahabat yang meninggalkan harta-harta mereka di Mekah. Jadi puak-puak kafir Quraisy ni telah ambil harta-harta sahabat-sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka nak jual. Jadi Nabi SAW dengan para sahabat buat satu perancangan untuk memintas kabilah dagang Abu Sufyan Al-Harb. Lalu Nabi SAW hantar sahabat Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid pergi intip Abu Sufyan. Kafilah Abu Sufyan bila nak balik daripada Syam balik ke Mekah. Dan balik daripada intipan, sahabat ni buat report pada Nabi SAW. Wahai Nabi, akan balik nanti 1000 ekor unta dengan barang-barang yang diangkut lah, 50,000 dinar emas, dan ada 40 pengawal untuk dipintas dan sedia untuk dirampas oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW mempersiapkan para sahabat, dan Nabi SAW sendiri yang mengetuai kumpulan untuk memintas kafilah Abu Sufyan Al-Harb yang balik daripada Syam nak balik ke Mekah. Nabi SAW kumpul dapat 313 orang. Setengah riwayat kata 317 para sahabat yang sedia untuk, bukan untuk berperang, tapi untuk memintas dan merampas harta yang dipunyai oleh kafilah Abu Sufyan Al-Harb. Daripada 313 orang tu, lebih kurang 82 sehingga 87 adalah golongan Muhajirin. Muhajirin ini yang dulu berpindah daripada Mekah ke Madinah. Lebih kurang 61 orang yang dicatat oleh Nabi SAW, 61 orang daripada Aus, dan 170 orang daripada Khazraj. Aus dan Khazraj ini adalah penduduk Madinah. Kita kenali sebagai, mereka ini sebagai golongan Ansar. Jadi Muhajirin dan Ansar 313 orang, setengah riwayat kata 317 orang, bersedia untuk menerima arahan Nabi SAW dalam keadaan
serba kekurangan. Daripada 313 orang tu, hanya 2 ekor kuda saja. Kuda tu dipunyai oleh Zubair Al-Awwam dan dengan Miqdad Al-Aswad. Unta ada 70 ekor sahaja. Maknanya kalau 300 orang, unta ni kira kereta lah zaman dulu. Lalu pada pasir, jalan tengah pada pasir, unta ni dia boleh share. 1 orang, 2 orang, 3 orang giliang naik unta sebagai kenderaan menuju ke Badar. Jadi Badar ni tengah-tengah perjalanan nak pintas yang balik daripada Syam menuju ke Mekah, lalu ke Badar. Dan plan Nabi SAW macam tu. Nabi SAW sendiri berkongsi dengan Ali bin Abi Talib dan Musyid bin Abi Al-Musyid. Dan Nabi SAW menugaskan Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat, untuk menjadi imam di Masjid Nabawi. Tengok bagaimana perancangan Nabi SAW. Ada pengganti yang selalu menjadi imam kepada Nabi SAW selalu jadi imam dekat Masjid Nabawi. Nabi SAW pergi perang, Nabi SAW ganti seorang sahabat. Tak mau tinggal solat jemaah ni, kena ada ketua. Tengok macam mana hebat perancangan Nabi SAW. Dan Abu Lubabah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menguruskan pentadbiran Madinah. Pentadbiran negeri ada timbalan yang mengambil alih tugas pentadbiran di negeri Madinatul Munawwarah. Dan Nabi SAW sendiri sebagai ketua negara mengetuai kafilah untuk menawan Abu Sufyan Al-Harb. Jadi disebutkan dalam sirah ada bendera pelbagai warna, bendera putih ada, bendera hitam ada, yang dibawa oleh grup masing-masing. Bagaimana Nabi SAW memecahkan sahabat-sahabat kepada beberapa kumpulan yang membawa bendera besar putih diketuai oleh Mus'ab bin Umair. Bendera hitam diketuai oleh Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni membawa golongan Ansar. Ada grup yang ikut kuda, sayap kanan diketuai oleh Zubair bin Al-Awwam. Grup sayap kiri diketuai oleh Miqdad. Ada pula kumpulan yang Nabi SAW letakkan di belakang sebagai backup, diketuai oleh Qais bin Sa'sa'ah. Dan Nabi SAW sendiri menjadi panglima tentera kepada kumpulan 313 orang tentera Badar Al-Kubra. Apabila tiba di satu tempat bernama As-Safra, Nabi SAW menghantar 2 orang pengintai pergi reki dulu jalan, tengok kat mana ada Abu Sufyan. Nama dia disebut Bisbis bin Umar dan Adi bin Abi Rabbah. Pergi mengintip dan melihat Abu Sufyan Al-Harb ni berada di mana. Kita lihat bagaimana perancangan Nabi SAW begitu teliti. Orang tak ramai, 313, tapi begitu perancangan Nabi SAW. Kalau kata pergi satu kumpulan, satu grup itu, kalau terjadi apa-apa, tak ada backup. Tapi Nabi SAW pecah-pecahkan. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Macam kita main bola kan? Ada midfield, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, ada duduk belakang. Begitulah perancangan Nabi SAW. Kita pergi kepada kafilah Quraisy pula. Kafilah Quraisy bagaimana dia punya keadaan mereka. Tadi kita duduk di pihak Nabi SAW, pergi grup belakang. Apabila Nabi SAW telah merancang, maka berlakulah kebocoran rahsia. Mereka, Abu Sufyan Al-Harb, dapat maklumat bahawa Nabi SAW akan memintas kafilah dagangan yang mereka bawa ini. Maka
diubahlah oleh Abu Sufyan Al-Harb, seorang bernama Damdam bin Abu Al-Ghifari, untuk meminta bantuan di Mekah. Daripada Syam nak balik ke Mekah, Abu Sufyan dapat info Nabi SAW nak blok mereka. Dia hantar seorang bernama Damdam balik ke Mekah, info dekat orang Mekah. Abu Jahal yang mengetahui maklumat tu telah mempersiapkan tentera untuk berlawan dengan Nabi SAW. Quraisy mempersiapkan tentera, semua keluar kecuali seorang insan bernama Abu Lahab. Ada dua Abu Lahab dengan Abu Jahal. Pak jahat, hak baik Abu Bakar As-Siddiq. Abu Lahab dia tak mau pergi perang. Dia kaya. Ada orang yang berhutang dengan dia. Dia kata aku kena pergi. Saya tak buat apa-apa, dia jatuh sendiri. Saya kena pergi. Tak mau pergi. Tak mau pergi, kena cari ganti. Jadi dia kaya. Ada orang yang berhutang dengan dia. Hang hutang dengan aku, nak langsai hutang, hang kena pergi ganti aku. Maka adalah seorang nama Al-As bin Hisham yang ganti Abu Lahab. Nanti ada cerita Abu Lahab pula. Abu Lahab dia ganti Abu Lahab, dan Abu Lahab tak pergi perang. Abu Lahab ganti dengan Al-As bin Hisham dengan jaminan hang punya hutang kasih settle semua. Nama dulu pun hebat juga chatting, puasa duit kan. Lalu ada 1,300 orang yang dipersiapkan oleh Abu Jahal dengan 100 kuda, 600 baju rantai. Baju yang perisai kan? Dan unta yang banyak. Unta tu menurut riwayat tak terkira banyaknya. Tak ada orang rekod berapa. Tapi kuda ada rekod 100 ekor unta. Orang ada 1,300 orang. Baju rantai ada 600. Jadi itu perisai. Kalau kena panah ke